Maka kita buatlah aktiviti. Dalam proses kita laksanakan aktiviti seperti mana saya maklumkan tadi, ada murid mencapai seperti mana yang kita nak. Ada murid tak capai seperti mana yang kita nak. Jadi ada murid yang capai aktiviti seperti mana yang kita nak, mungkin dia mampu mencapai TP 6, TP 5. Murid yang tak capai, kita tengok kebolehan dia tu sesuai dengan TP mana. Kalau dia dapat TP 1, TP 3, TP 4, kita bagilah dia TP 3, TP 4. Dia dapat TP 6, dia dapatlah TP 6. Tapi kalau kita tidak merancang TP 6, maka dalam sesi pengajaran kita tu tidak ada pelajar pun yang akan dapat TP 6. Macam mana dia nak dapat TP 6? Sebab kita tak rancang pun untuk capai TP 6. Okay, kita nak pergi Gua Musang, kita beli tiket sampai Kuala Kerai. Budak tu sampai Kuala Kerai, budak tu berjalan kaki pergi. Tak ada bas lah. Sebab kita beli tiket sampai Kuala Kerai. Jadi nak pergi Gua Musang, kita kena beli tiket Gua Musang lah. Tapi murid tu nak berhenti Kuala Kerai ke, nak beli macam tu cerita lain. Tapi tiket mesti kena tiket Gua Musang. Kalau tidak nanti kena tambah kedai bapa. Okay. Yang keempat, boleh tak guru memberi TP 1 dan 2? Boleh, tak jadi masalah. Tapi dalam dialog prestasi di PKAT Negeri Kelantan pada tahun PAS, satu isu besar, banyak sekolah-sekolah bagi TP 1 dan TP 2. Dia tidak menjadi satu kesalahan, walaupun dalam buku panduan menyatakan dengan jelas TP minima bagi pelajar adalah TP 3. Betul. Tapi kita tak nafikan di sekolah kita ada murid yang tidak pandai membaca. Murid kita sangat lemah. Untuk mana-mana pun kita kena bagi dia TP 1, TP 2 berdasarkan kebolehan dia. Boleh, tak jadi masalah. Cikgu boleh bagi TP 1 dan TP 2. Tapi dengan syarat. Okay. Boleh bagi tapi bersyarat. Syaratnya apa? Cikgu buat kepada murid. Cikgu dah mengajar, cikgu dah buat aktiviti, murid itu tak dapat. Murid ni kena masuk kelas pemulihan ke, intervensi ke, kelas tambahan ke, rekod itu perlu ada. Rekod itu perlu ada. Tanpa rekod, cikgu tak boleh nak bagi murid TP 1 dan TP 2. Sebab rekod itu nanti membuktikan kepada pemantau bahawa ada bimbingan seterusnya guru bagi kepada murid. Bagaimana guru berusaha untuk membolehkan pelajar tersebut mampu melepasi TP 1 dan TP 2. Bisa kata walaupun dah buat bimbingan, dah buat kelas tambahan, buat macam-macam, buat latihan, tapi pelajar tu tetap juga dapat TP 1. Okey, kita bagi TP 1. Tapi rekod dia tu mesti ada. Dia bukan kata apabila kita dah buat maka dapat TP 6, dia tetap juga dapat TP 3, TP 1, 2. Bagi je TP 1 dan 2, tapi rekod bimbingan, rekod kita punya intervensi kita tu mesti ada. Yang menyatakan bahawa kita ada buat intervensi, kita ada buat bimbingan, kita ada buat macam-macam, tapi murid tersebut tetap juga berada pada tahap TP 1, maka selayaknya dia dapat TP 1. Okay. Yang kelima, boleh atau tidak guru memberi TP tanpa merancang aktiviti PDP? Tak boleh. Kalau cikgu tak rancang aktiviti pengajaran, cikgu tak boleh bagi TP kepada murid. Sebab TP, hak penguasaan, dia bergantung kepada aktiviti PDP yang dilaksanakan di dalam kelas. Jadi kalau cikgu masuk berlenggang, dia keluar berlenggang lah. Dia tak boleh masuk berlenggang nak bagi budak tu TP 6, TP 5, tak boleh. Dia nak bagi base pada apa? Mana aktiviti yang murid buat yang membuktikan bahawa murid tersebut mencapai TP 6, TP 5 dan seterusnya. Mana bukti yang menyatakan bahawa murid tersebut hanya mampu mencapai TP 1 dan TP 2, sedangkan guru masuk tak buat apa-apa aktiviti pun. Cikgu hanya mengajar. Cikgu mesti kena ada aktiviti. Sebab aktiviti itu menjadi evidence kepada kita bahawa berdasarkan aktiviti itulah pelajar tersebut selayaknya dapat TP berapa. Okay. Okay. Saya tak boleh tengok pertanyaan-pertanyaan tuan-tuan sebab saya buat apa dia ni, buat dengan menggunakan slide yang besar. Jadi apa komen-komen tuan-tuan saya tak dapat tengok. Tak apa Tuan Haji, saya akan take note. Saya akan umum nanti. Okey.
Ini contoh, okay? Contoh DSKP untuk subjek bahasa Melayu. Apa yang kita bincangkan tadi, ini contoh yang bahasa Melayu. Kalau kita tengok, dia ada standard kandungan, ada standard pembelajaran. Untuk standard kandungan mendengar dan memberi respon, dia ada 1.11, 1.12, 1.13. Yang saya kata tadi, yang pertama sekali apabila kita merungkai, kita mesti kena tahu aspek pengetahuan, knowledge yang perlu murid tahu. Saya bagi contoh 1.11. Dia punya standard pembelajaran mendengar, mengecam, memahami, menyebut dengan betul dan tepat. Frasa, ayat tunggal, ayat majmuk. Jadi ayat frasa, ayat tunggal, ayat majmuk itu merupakan pengetahuan yang perlu murid tahu. Kemahiran dia mesti mendengar, dia mesti boleh mengecam, dia mesti boleh memahami, dia mesti boleh menyebut. Kalau hanya tajuk ini saja diajar dalam kelas, aktiviti bagaimanakah cikgu kena buat untuk membolehkan murid itu mendengar, untuk membolehkan murid itu mengecam, untuk membolehkan murid itu memahami, untuk membolehkan murid itu menyebut. Jadi guru kena rancang. Mendengar, mungkin ada orang dalam sesi pengajaran tu ada orang yang membaca barangkali. Mengecam, mungkin kita ada etika. Dalam etika tu budak akan cari ayat. Barangkali lah, saya tak tahu, saya bukan ajar bahasa Melayu kan. Memahami, mungkin ada satu orang baca atau satu ayat mana-mana, budak tu bagi tanda supaya dia boleh membezakan. Menyebut, mana ada ruang untuk pelajar tersebut bercakap. Mana satu sesi pengajaran yang perlu guru laksanakan dalam kelas, sama ada berbentuk kumpulan ke, berbentuk bagaimana sekalipun. Jadi cikgu kena rancang satu aktiviti pengajaran. Selepas saja sesi pengajaran, budak tu elemen mendengar tadi ada, mengecam ayat tadi ada, memahami ada, menyebut ada, berkenaan dengan ayat frasa, ayat tunggal dan ayat menyebut. Tetapi kalau cikgu rasa, bila cikgu tengok 1.1, 1.2, ni mendengar juga, memahami juga, memberi respon juga, hampir sama dengan nombor 1. Di atas tadi frasa, ayat tunggal, ayat menjemuk, bawah ni soalan suruhan, soalan pesanan, soalan permintaan. Kalau berdasarkan pada semua tiga ni, mungkin 1.13 mendengar juga, memberi respon, sama dengan 1.12. Soalan bercapah, soalan pesanan. Katakan soalan 1.12, 1.13 ni kita boleh gabung sebab benda ni hampir sama. Mendengar, memahami, memberi respon berkenaan dengan contoh ayat semua. Mana kita gabungkan, kita ajar dalam satu tajuk. Okay, kita ajar dalam satu sesi pengajaran. Kalau boleh gabungkan. Sebab keseluruhan 1.1, 1.12, 1.13 sebenarnya tajuk ni nak ajar apa sebenarnya? Okey, bagi guru bahasa Melayu dia tahu sebenarnya tajuk ni nak ajar berkenaan dengan jenis-jenis ayat ke apa ni? Jenis-jenis ayat ke jenis soalan. Contohlah bagaimana nak mendengar memahami menyebut jenis-jenis soalan. Contohlah. Jadi berdasarkan pemahaman guru boleh buat aktiviti untuk membezakan bagaimana nak bezakan ayat ni dengan ayat ni. Dia boleh buat satu aktiviti besar dalam kelas. Dan buat aktiviti berdasarkan pemahaman keseluruhan. Jadi mungkin dia boleh mengajar sekali, 2 kali, 2 masa, 3 masa untuk tajuk ni. Tapi kalau dia ajar satu, mungkin 1.11 mungkin dah ambil masa dah 2 masa. 1.12 pula 2 masa, 1.13 mungkin 2 masa, dah habis minggu. Tapi kalau dia gabung tadi, mungkin dia mengajar 2 masa, 3 masa, mungkin semua tajuk ni dah habis. Okay, dia boleh ajar dengan cepat, tapi dia boleh tambah aktiviti. Mungkin dia ajar dengan cara ni, aktiviti bagian ni, ada pelajar tak faham. Tapi dia boleh buat aktiviti dengan cara lain supaya ada pelajar faham. Cuma masalahnya, sejauh mana kesediaan guru kita untuk merangka aktiviti pengajaran yang sedemikian. Sebab semua aktiviti-aktiviti ini meminta supaya guru tu melaksanakan aktiviti pengajaran. Itu satu persoalan yang perlu yang perlu kita sama-sama jawab. Sejauh mana guru kita peka, guru kita bersedia untuk melaksanakan aktiviti pengajaran. Sebab aktiviti nak laksana, dia kena rancang, dia kena buat. Tak rancang, tak buat, tak boleh laksana aktiviti. Okey. Ini TP6 dia. Okey, ini TP6 dia untuk tadi. TP6 memberi respon terhadap pelbagai soalan, suruhan dan pesanan serta menyampaikan maklumat. Hampir sama, nombor 1 pun memberi respon terhadap pelbagai soalan. Cuma itu tahap
sangat terhad. Ini sangat terperinci. Jadi apabila kita rancang pengajaran, kita kena buat supaya budak tu boleh bagi contoh yang terbaik. Bagaimana aktiviti pengajaran supaya budak tu boleh bagi contoh terbaik. Tapi dalam proses pengajaran, budak tu tak mampu buat terbaik. Mungkin dia boleh bagi beberapa ayat. Kalau beberapa ayat mungkin tak memuaskan, kita boleh bagi dia TV3. Tapi tu sangat satu pun tak boleh. Pas satu pun susah nak bagi. Mungkin dia dapat TV1. Jadi kita boleh bagi TV berdasarkan apa yang murid terdapat. Jadi kita ada evidence. Dan kita ada evidence dan kita ada keyakinan untuk kita bagi. Sebab kita ada benda yang boleh kita rujuk untuk kita bagi TV pada murid tersebut. Apabila kita rancang pengajaran. Tapi kalau kita tak rancang, kita nak bagi berdasarkan kepada apa? Betul ke budak ni aku nak bagi TV1 ni? Betul tak aku nak bagi TV2 ni? Tapi kalau kita rancang dan kita ada satu panduan poskoran dia tu, maka kita tengok, oh pelajar ni ini dia dapat, pelajar ni ini dia dapat, pelajar ni ini dia dapat. Maka kita akan bagi berdasarkan apa yang dia dapat. Dan cara nak bagi, ada persoalan tadi menyatakan bahawa murid kita ramai, 40 orang dalam kelas, macam mana kita nak bagi semua terdapat. Kita akan bagi keutamaan kepada murid yang mampu mencapai TV6 dan yang tak mencapai TV1 2, yang tak mencapai TV3. Yang lain-lain sederhana tu mungkin kita boleh ingat, kita buat gambaran, oh pelajar ni dapat. Tapi yang dapat TV5, TV6, itu kita ingatlah 1-2 orang. Ataupun mungkin kita sedia maklum pelajar kita yang dapat TV6 budak yang bagaimana. Siapa nama mungkin kita boleh kenal. Jadi masuk dalam kelas kita buat catatan lah. Okay, buat catatan pengajaran untuk tajuk tersebut. Berapa ramai pelajar yang dapat TV6, berapa ramai pelajar yang dapat TV sekian. Okay, itu dari segi pemberian TV. Jangan saya buka lagi satu ni untuk saya tengok. Kalau ada pertanyaan boleh tanya, boleh bersuara pun boleh. Saya pun nak dengar agak suara orang Gua Musa macam mana.